6636 mana tahu di sebalik kehidupan kita ni ada yang mungkin tidak ngam dengan mentua atau juga menantu. Bersama dengan Dr. Ribaki Hamzah, orang kata pakar dalam bidang percintaan pada kasih sayang ni. Jadi topik double M ni, menantu dan juga mentua ni, seringkali kalau kita tak bincangkan kalau tak ada masalah, tapi sebabkan ada masalah kita bawakan ke topik ni lazimnya tidak ngam di antara menantu dan juga mentua ni. Mereka mungkin di awal perkahwinan je lah, masa mula menantu, apa khabar mak, apa khabar pak, mungkin bersalam. Tapi bila dah masuk tu, dah tinggal jauh, rasa tawar sikit. Dan kalau ibu juga rasa macam dah perempuan ni, mungkin anak lelaki dia berkahwin dengan perempuan ni, dia rasa terampas kasih sayang. Ya. Okay. Terima kasih banyak Fikri. Perasaan terampas memang satu, bukan terampas artinya terambil lah. Kalau terampas tu kasar sangat kan. Kemudian kita rasa apa yang kita kata menyebabkan mentua menantu tidak serasi itu, pertama dah tentulah bukan pilihan maknya. Yang kedua mungkin pilihan anak tapi tidak begitu disetujui oleh ibu dengan ciri-ciri yang ada lah. Tapi sebab anak dah suka maka mak mengalah. Dan dia juga renggang kerana hubungan jauh. Pertama jauh perasaan, jauh fikiran, jauh tempat duduk. Kalau jauh pun tapi dia handphone, telefon ke apa ke, hantar email ke apa ke, dia akan dekat juga. Ketiga, dia jauh sebab tidak diingat dalam bentuk bagi duit ke bagi apa-apalah. Kemudian dia jauh juga sebab berbeza pendapat, berbeza pandangan. Katalah kalau suami kata isteri tak pandai masak, okey. Tapi mentua kata apa pula menantu tak pandai masak kan. Jadi dua pendirian-pendirian begini juga dan juga pegangan-pegangan. Dia suami saya. Jadi mal dia suami saya, dia berhak jaga saya. Itu pada isteri. Pada ibu pula dia kata, ini anak saya. Kalau kamu nak anak saya, kena jaga maknya sekali. Tapi pada menantu itu mungkin tidak berapa terjadi. Apa itu tidak berapa disetujui. Kalau ini berlaku bermakna kerenggangan emosi, mental, fizikal terjadi. Walaupun duduk sedekat, duduk sebelah rumah dan sebagainya. Sebab itu kita kata untuk menserasikan perasaan jiwa suami, anak lelaki yang jadi moderatornya atau yang menjadi equalizernya, harus pandai-pandai membagi waktu, membagi kasih sayang, membagi sentuhan pada ibu dulu and then pada isteri. Kalau tidak dia akan bercanggah. Kita mesti ingat syurga di telapak kaki ibu pada lelaki. Ya, tapi kadang-kadang bila mana pasangan sudah berkahwin, ada anak, mereka ingin kehidupan yang kata privacy. Privacy. Jadi yang paling penting di sini lah bagaimana untuk mewujudkan keserasian di antara menantu dan juga mentua. Dalam konteks ini kita memerlukan satu hubungan yang begitu akrab sekali. Kerana mungkin dalam keluarga tu mungkin ada seorang hanya anak lelaki, yang lainnya mungkin perempuan. Jadi kita memerlukan hubungan yang rapat supaya tidak mengguris mana perasaan mana pihak yang dalam sebuah keluargaan tu. Dan yang paling penting di sini ialah bagaimana untuk mencari formula yang terbaik bagaimana untuk mengukuhkan hubungan kasih sayang ini, kerana ia melibatkan hati juga perasaan. Doktor. Jadi mungkin tadi ada gangguan teknikal pada mikrofon. Tak apa. Maknanya kita kata apa yang dikata privacy itu Mak Saleh punya. Kalau timur punya privacy, mak kena masuk dalam privacy itu. Bermakna kalau yang mau hidup berkeluarga, dia kena anggap mak dia part of the puzzle. Kalau dia mengatakan mak tu tak masuk dalam kota dia, dalam kata husband and wife dan anak-anak ni, bermakna privacy dia tidak mencujuk pada agama. Sebab itu kita kata kalau kita ambil, kita tengok keluarga Cina, dia akan bawa mak masuk. Dalam apa keadaan pun mak dia kalau dia kahwin dengan anak lelaki, maknanya menantu kena duduk dengan mak anak lelaki. Bermakna menantu wajib jaga mak. Sama juga lah banyak kaum-kaum lain. Tapi kalau kita ambil quote and quote privacy, tidak memasukkan kelompok mak, rahmat tak ada. Doa takut sikit. Jadi maknanya kita kata dia banyak melukakan. Kerana kita pertama mengasingkan, kedua kita merasa mak tak penting, ketiga kita rasa lengkap tanpa mak. Tak boleh. Sebab itu bila kita kata kalau boleh, kalau dia anak yang benar-benar mencari syurga, kata membina syurga di hati ibu, di samping membina syurga di hati keluarganya, dia mesti mengangkat keseluruhan tadi. Keseluruhan dan harus berusaha membina keserasian antara mak dengan menantu. Kalau mak duk asing dan tidak bersama, mana menantu dengan mak susah nak faham. Sebab itu kalau boleh di awal perkahwinan itu jangan cepat-cepat sangat duk terasing. Kecuali sangat perlu, mungkin dari segi jarak dan sebagainya. Dan jadikan mak sebagai mentor. Mak mentua boleh jadi mentor. Apa yang anak lelaki dia suka, maka dia boleh curahkan pada anak dia. Apa anak lelaki dia suka makan, mak mentua boleh ajar menantunya untuk masak macam mak masak. Ini berasa macam masakan mak. Jadi maknanya ingatan pada mak tetap abadi, kekal dan menyeluruh.
Bagaimana kalau menantu yang bukan pilihan ni, kadang-kadang mak mertua ni membenci dalam tempoh yang agak panjang. Sampailah ke anak. Kadang-kadang yang si cucu ni tak panggil nenek kita, mak bapak saya. Sama kita tahap situ. Jadi macam mana kalau hubungan terlalu lama sampai ke yalah bercucu-cucu ini, tetapi masih lagi tak memulihkan hubungan tu. Kalau kenduri pun hanya suami yang balik, isteri tidak mengikut sama. Itu kritikal sekali. Ya, keadaan kritikal ini disebabkan peranan suami tidak cukup kuat. Maknanya suami sangat terpengaruh dengan isteri ataupun suami sangat dikawal remote control oleh isteri sehingga melupakan remote control mak dia. Yang kedua, isteri tak buat adjustment. Isteri ataupun kita menantu bukan pilihan, tidak buat adjustment bahawa alah, tak kira lah saya dah kahwin, nak kata apa, suka ke tak suka, tukar saya lah. Kalau pegang pendirian macam ni, maka kekuatan dalam keluarga, kalau anything happen to her, to the family, maka dia tak dapat sokongan daripada ibu bapa. Jadi kalau boleh kita nak ambil kira bahawa jangan ada gap apa-apa. Katalah kalau anda tu bukan menantu pilihan, anda kena buat double effort, kena buat usaha 2 kali. Kalau orang kata kalau ada orang anak lain balik sekali, dia balik 2 kali. Kalau anak lain duduk sehari, kalau dia sakit dia kena duduk 2 hari. Double untuk ubat semua luka yang di reject tadi tu. Kalau tidak, dia tidak akan dapat apa yang namanya harmoni. Bila mak mentua datang, ya Allah tu mak in-law datang menjadi outlaw ni. Dah, kalau mother I datang, it's okay, my mother senang. Dia dah jadi ada gap-gap. Ya akhirnya dia pura-pura lah. Silakan makanlah. Tapi dalam perut dia ngomong-ngomong. Tak jadi juga sebab perasaan-perasaan tu orang tua tahu. Every single move tu orang tua tahu. You suka ke you tak suka, walaupun you hidang macam istana, tapi the feeling is different. Masak dengan perasaan, hidang dengan perasaan. Sebab orang tua ni sensitif. Bukan sensitif, dia sangat kita katakan dia sudah banyak menelaah dunia. Jadi maknanya sikit silap dia bau dah. Dia boleh faham lah. Boleh buat sekilas ikan di air dia nampak jantan betina. Kadang-kadang ada juga keluhan daripada orang tua yang dapat menantu semuanya tak berjenis. Ini mungkin kan mungkin dulu dia mungkin anak dia mungkin 3 orang je. Semuanya bahagia, tapi bila seorang diambil, dia mungkin dia rasa apakah mungkin disebabkan dia rasa kehilangan ataupun macam mana? Walaupun dah ada cucu, selalunya nenek atau datuk dia rapat dengan cucu, tapi dia tak merasakan itu. Dia rasa keluarga aku yang begitu rapat tiba-tiba diambil satu persatu je. Ini pertama kita kata kenapa timbul itu, memang rasa kehilangan. Hilang sebab hubungan dijarakkan, sama dia dipaksa ataupun rela. Yang kedua, mak sekali lagi tidak diangkat bersama. Katalah masuk rumah baru, pindah rumah baru, kau beli itu beli ini, sambut birthday ke apa ke benda je, mak ayah mesti ikut. Mak ayah mesti ikut. Kalau tidak, mak merasa bahawa anak aku ni orang kata macam apa kita kata tak mengenang jasa. Bila tak mengenang jasa, bila kita kata sebab itu mak ayah sempat terasa tadi tu, konsep terasa tu. Jadi kalau boleh kita nak ambil kira, memang setiap mak akan rasa sangat, saya sebagai dah jadi mentua, dah ada menantu, dah jadi mentua dan sudah ada anak sendiri. Anak perempuan pun dia ambil orang tu. Sebab itu saya pesan, awak dapat anak saya yang terbaik. Jadi tolong layan macam mana saya layan dia. Jadi kalau walau dia tak bawa anak saya balik, sedihnya bukan bagi anak kita, sedih pada lelaki itu. Jadi luka-luka yang tidak disengajakan itu. Jadi sebab itu kalau boleh, jangan, pertama mak mentua jangan rasa kehilangan, sebab anak itu adalah sebahagian dari kita. Sebab di mana pun kita berada, dia tetap kita. Yang kedua, jangan berasa kita nak ekstra. Kamu lebihkan bini kamu je, tak peduli pada aku, jangan. Kita terima apa yang ada, dan menantu tu pula jangan fasih sangatlah. Kalau bukan pilihan sendiri pun, belajar. Dua-dua kena buat adjustment. Jangan suruh isteri menantu je menyerah, kita main ego kita je, tak boleh juga. Itu dia. Okey, kalau anda ada sebarang masalah berkaitan dengan hubungan menantu dan juga mentua ni, boleh hubungi kami di 1800886666. Bukan yang untuk kita membuka aib ataupun berkong di dada, tapi sekurang-kurangnya. Okey, bertemu kembali dalam topik yang kita sehangat di pagi yang subuh ni, dan pagi ni, menantu dan juga mentua. Biasanya kalau saya katakan tadi, kalau betul ngam, dia ngam betul. Kalau renggang, dia memang renggang alam. Jadi mungkinkah kerana kadang-kadang ibu tu, dia mungkinkah terlalu memilih, kalau nak cari menantu tu nak yang perfect, nak yang sempurna, sedangkan itu mungkin syarat sebab dia belum puas mungkin dengan anak-anak dia macam mana? Kalau kita melihat, sebab orang dulu gunakan konsep mak cari. Kalau mak cari, kalau bermasalah pun mak kena terima. Tapi sebab sekarang sendiri cari, maka mak kadang-kadang kalau tidak memasukkan mak sebagai sebahagian daripada kayu ukur,
Okay, macam saya selalu buat kalau katalah nak, kalau kata you have your study boyfriend and so on, so show me the photo and go bring him to me. So I do the assessment lah. And then you got the test. Orangnya macam ni. You okay lah. Tapi maknanya pada anak lelaki pun begitu. Jadi maknanya kita kata yang terbaik memanglah kata-kata orang dulu kata pilihan orang tua. Orang sekarang kata yang terbaik pilihan sendiri. Tapi maknanya kata-kata kalaupun tak dapat yang terbaik, memang kita tak dapat yang terbaik. Tapi berilah ruang untuk menantu itu buat perubahan. Beri menantu itu ruang untuk dia belajar. Ini kalau boleh kita terbiahlah sebagai suami kena bagi tahulah mak saya ni laser, mak saya ni gini. So you got to bear. Persediaan awal dia. Maknanya sebab itu kalau boleh kita kata berikan apa kekuatan dan kelemahan mak supaya anak boleh faham. Kedua, berikan kelemahan-kelemahan dan kekuatan menantu. Menantunya pandai masak, pandai menjahit, pandai apa, katil tak pandai masak, dia pandai beli, pandai apa. Jadi maknanya sebagai mentua tidak boleh expect dapat puteri yang sempurna. Dan sebagai menantu pula jangan lendak mak mentua tikuk je cakap dia. Artinya kita tak nak dia bersujud ke kita. Kalau sayang anak datanglah. Mak datang rumah kita, bukan kita pergi ambil. Jangan, kalau boleh jemput mak datang. Kita ada pemanggil. Encik Kamalur Rahman di talian sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sebarang soalan yang diajukan kepada Dr. Robiah, silakan. Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya minta maaf nak bertanyakan satu soalan. Iya. Saya ada saudara seorang yang tak mendapat restu daripada bapaknya sendiri. Saudara saya ni adalah seorang lelaki. Jadi sekarang ni akhirnya saudara saya ni memang dah berkahwin. Jadi apakah tindakan seorang ayah yang selepas tidak merestui anaknya berkahwin, akhirnya apa tindakan seterusnya? Dan apakah tindakan anak pula sebagai seorang anak lelaki terhadap ayah dia tadi? Dah berapa lama berkahwin tu kalau kita dapat ketahui? Baru 2-3 hari. 2-3 hari. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak. Kita melanjutkan tadi daripada awal tadi. Perkahwinan yang tak direstui. Pertama, perkahwinan anak, sebab dia anak lelaki tak perlu wali. Maka kita kata kadang-kala perkahwinan yang tidak direstui mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Ada sebab-sebab yang diramalkan, sebab-sebab yang dijangkakan berdasarkan air muka, raut muka, dasar latar belakang keluarga dan sebagainya. Kalau disebabkan oleh personality, katalah dia tak tutup aurat ke, dia pekerjaannya ke apa ke, makanya kita kalau boleh begalah yang tu, pindah yang tu. Tapi yang terpenting bagi hati anak, jangan marah ayah, jangan marah mak. Kalau boleh buat double, saya kata tadi, buat kebaikan 2 kali ganda daripada anak lain. Kalau anak jangan balik, dia kita kena kerap balik. Kalau boleh minta maaf dengan mak, minta maaf dengan ayah, minta juga restu. Sebab itu kita kata menjaga hati ayah, menjaga hati ibu itulah menentukan syurga kita sebagai anak lelaki. Maka kalau boleh pastikan pertama menantu tidak banyak melukakan. Tahu apa pantang larang, tahu apa kegemaran ayahnya. Kedua, jangan tunjuk besar, tunjuk tunjuk tinggi suara, jangan tunjuk besar kepala dengan mak ayah. Kalau ini terjadi maknanya tanda berestu tu makin jauh. Sebab itu restu itu boleh dapat selepas atau sebelum. Jadi yang terbaik sebelum dan selepas. Tapi yang ini saudara harus mendapatkan restu itu selepas. Makanya kata bersabarlah, berdoalah, berusahalah, gunalah orang tengah ataupun pergilah banyak menghadap. Sebab orang tua ni macam mana pun darah daging kita. Mana jangan, pertama kita jangan mengambil tindakan bermusuh dengan dia. Yang kedua jangan ambil tindakan hang punya hal, aku punya hal. Yang ketiga jangan rasa ayah memang tak pandai, ortodok ke apa ke benda, tak nampak apa yang terbaik. Keempat, jangan merasa bahawa kita dah boleh berdikari tanpa mereka. Walaupun fizikalinya, materialinya kita boleh, tetapi dari segi jiwanya, rohnya, kita banyak kopi dia, fotokopi, belajar daripada dia. Sebab itu pada saya, belajarlah untuk tunduk, artinya memenuhi keperluan. Kedua, belajarlah untuk mengalah, jangan kekeh hati, jangan sakit hati, jangan terasa hati. Dan keempat, cuba untuk tarik hati. Apa yang kata orang, jaga hati. Kalau ini dapat dibuat, bila ada cucu nanti mungkin itu akan lebih mudah melembutkan perasaan. Dengan syarat cucu rapat dengan datuk. Bagi tahu cepat, bagi gambar, bagi apa, dan selalu balik. Selalu balik. Pesan saya selalu balik. Kalau boleh baru-baru perkahwinan ni, duduk dulu dengan mak ayah. Duduk dulu sebagai mereka faham. Biar memang kita makan nanti buat sementara. Tetapi kita nak mengharapkan restu sangat mahal restu itu. Ada pemanggil kita yang kedua pada Johor Bahru sekarang ni, Puan Norma di talian ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Norma ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita soalan silakan. Saya. Halo.
Teruskan dengan soalan. Okey, saya nak bertanya mengenai pandangan doktor mengenai bagaimana nak mewujudkan keikhlasan dan kejujuran dalam menjalin hubungan supaya keharmonian itu dapat wujud secara berpanjangan lah. Dan keduanya, bagaimana juga kita dalam pada kita menambat hati ibu mertua, kita juga kena jaga hati adik-beradik. Kadang-kadang ada wujud rasa macam perasaan tak selesa bila seolah-olah macam kita menantu ni berlebih-lebih lah nak ambil hati ibu mertua dan mungkin mewujudkan rasa tak selesa di kalangan adik-beradik suami. Bagaimana kita nak balancekan kita punya hubungan antara mertua dengan adik ipar-duai. Itu saja soalan saya. Istilah orang luar ni. Iya. Nak masih sibuk pula dia ni, sekarang menantu je ni. Kalau ada bapati orang sebenda lah kita panggil. Okey. Pertama, macam nak harmoni secara ikhlas. Keikhlasan tidak akan terasa kalau kita tidak ada niat nak ikhlas. Sebab itu kalau boleh, buatlah apa saja pun. Apa pun orang kata, apa pun orang komen, lillahi ta'ala. Jangan ungkit, jangan harap. Artinya kalau kita buat baik, nak tunggu mak mentua puji, tu sah. Buat je, buat. Because cinta itu memberi, bukan memiliki. Kalau tak dapat kasih sayang, tak dapat perhatian, tak dapat terima kasih, just go on doing. Sebab orang yang ikhlas tidak mengharap apa-apa dari orang lain. Jadi kalau ini terus dibuat, insya-Allah hati akan cahaya. Insya-Allah perhatian akan dapat. Makanya kita kata bila kita menyemai, mesti tumbuh dan pasti menuai. Itu fitrah Allah. Maknanya kita sebagai manusia, kejadian manusia dijadikan untuk memberi. Jadi Puan Norma jangan putus asa, berilah apa yang terbaik. Sebab itu kajilah kekuatan ataupun apakah habit, hobi, kegembiraan, kesukaan ibu daripada suami. Supaya dapat rasa ikhlas tu kekal. Jangan ungkit, yang penting pada saya, jangan ungkit, jangan rasa mak mentua tak kena, jangan merasa mak mentua itu cerewet dan sebagainya. Kalau ada negatif elemen ini, membuat kita rasa ikhlas tu tergugat. Itu yang pertama. Kedua, macam mana nak rasa tak setara ataupun kata lebih-lebih tadi. Kita orang luar tapi kita penting sebenarnya sebab kita akan jaga suami dan kita akan jaga mak. Kalau ipar dua itu perempuan, maka wajib jaga mak ialah suami kita. Maka berdasarkan peraturan inilah maka kita memang patut lebih-lebih sebab kita memang orang lebih-lebih. Orang sebenda, orang luar. Kalau kita buat kurang-kurang, alah memang menantu. Jadi maknanya kalau boleh biar terlebih tak apa. Dalam arti kata muka ikhlas, jiwa ikhlas, tindakan ikhlas. Dia tengok orang pun begitu, tak dia tengok orang begitu, dipuji begitu, tak dipuji pun begitu. Tak, dia kata tak cantik pun okey. Kerana kita membuat dia dengan ikhlas dan yang paling penting mak mentuanya suka. Mak mentuanya berasa biar nama kita meniti di bibir mak mentua. Sebab suami kita wajib bela dia nanti. Jadi kalau kita merasa alah, terutamanya kalau dia ada anak perempuan yang lain. Anak perempuan tak bekerja-kerja, anak menantu bekerja. Memang menantu kena bekerja-kerja. Sebab dia mengambil satu apa kata-kata harta terhebat daripada seorang ibu. Maka kalau dia tak bekerja, maka dia tidak akan melayan anaknya sehebat itu. Dan anaknya tidak akan melayan dia sebagai isteri hebat-hebat begitu. Maka tanda seorang menantu itu hebat dengan suaminya ialah bila dia beria-ria, kata orang Perak, bersungguh-sungguh untuk memenuhi keperluan dan menyenangkan hati ibu mentuanya. Kerana dialah orang yang akan jadi lesen, akan jadi tidak boleh tidak, akan jaga mak mentua. Maka hubungan itu mesti disuburkan. Jangan rasa kecil hati, jangan rasa tergilan, diperlikan dan sebagainya. Tapi bagi tahulah pada mereka bahawa saya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh agama. Kalau ini kekuatan yang saudara bawa, tidak merasa tersinggung tak pasal-pasal, tidak merasa rendah tak pasal-pasal, terutamanya kalau kita kata orang semenda ni maknanya orang luar. Tak boleh banyak cakap. Mungkin kita tak boleh banyak cakap, tapi kena banyak kerja. Kalau kita kata banyak memberi itu, Allah akan bagi kita banyak senang hati. Walaupun tak banyak bagi harta. Maka pada saya, kalau boleh, jangan merasa rendah dan juga tidak merasa tinggi bila memberi. Jangan merasa rendah kalau terkurang. Kerana rendah tingginya itu di kata mata manusia. Kita tidak rendah tinggi di mata Allah. Dan mak mentua kita akan tahu nilainya. Sebab itu kadang-kadang dia nak bagi kita kuih, dia tak bagi depan anak, dia bagi kat belakang. Dah kata mak dah masuk kuih dah. Jadi maknanya kalau nak tunjuk sayang, mak mentua tak tunjuk kat depan anak-anak, depan lain, di rumah kita dia jadi lain. Mungkin kalau dia boleh duduk lama dengan kita. Maknanya duduk dengan anak perempuan dia mungkin 2 hari 3 hari, tapi duduk dengan menantu dia 10 hari. That shows already you are the best. Tak payahlah susah hati. Tak payahlah bimbang, takut terguris hati orang sana orang sini. Tak. Selagi kita ikhlas, apa yang orang rasa tak selesa tu akhirnya dia selesa, insya-Allah. Itu dia. Mungkin kita nak buka peluang banyak soalan lagi, tapi dah masa pun terhad kan. Dan lebih kurang seminit lagi. Mungkin ada pesanan terakhir daripada doktor untuk penonton setia Malaysia, silakan. Iya, pada saya kalau jadi mertua, terimalah jawatan itu dengan bahagia kerana anak orang yang datang itulah anak kita juga. Dan kalau jadi menantu, belajarlah untuk mengambil hati sebanyak-banyaknya daripada rahsia-rahsia suami dan juga belajarlah masak.
kerana orang tua tidak ada cara lain, dan belajarlah menyenangkan hati dengan memberi apa yang mereka suka. Kalau ini dapat dilaksanakan, insya-Allah menantu tidak lama dia diseteru, akhirnya akan jadi sebahagian daripada mereka yang tidak dapat dilupakan. Jadi untuk memberikan anak bahagia ni, antara orang kata berbesan ni perlu juga baik ya, untuk supaya anak dia ni. Ada sebab itu kata bukan maknanya kita kahwin dengan anaknya bermakna kahwin dengan keluarganya. Jangan kata kita ambil anaknya, kita ambil buah tinggal pangkalnya, ataupun jangan petik buah kotorkan pangkalnya. Bermakna kita kata sekali lagi, bila kita menikahi seorang suami bermakna kita menikah juga dengan keluarganya. Kalau ini dapat diamalkan, insya-Allah tak ada masalah, insya-Allah. Okay. Mudah-mudahan berjaya. Manis pada bahasa tu. Mudah-mudahan. Ambil pucuknya dengan kotorkan pangkalnya. Sebab kadang-kadang ada juga menantu yang balik ke rumah lepas 2 jam dah hilang. Tak wujudkan kemesraan. Itu bahaya sekali untuk jaga masa panjang. Terima kasih doktor bersama dengan kita, memberikan tips-tips yang berguna untuk jadi seorang menantu yang baik, dan juga apa yang dituturkan tadi dapat memberikan manfaat buat kita. Kita akan bersinggah pula ke studio untuk mengikuti berita terkini. Hai Z. Ya, Patrick. Mentua sihat? Saya belum lagi ada mertua.